Selamat malam, good evening kepada semua yang masuk. Terima kasih kepada yang masuk on time. Kita nak ikut cara ST, insyaAllah kita on time. Kita raikan orang yang datang tepat pada masanya. So Alhamdulillah, bersyukur pada Allah hari ini kita sihat, dapat bersama pada malam ni untuk grouping grup Datuk Rabi dan Dr. Hafiz Aisyah. Terima kasih kepada Datin Suliana, always become our beautiful host, our very receptive host kan, rasa macam ada mak yang jaga kita semua, best kan. Datuk Rabi, kakak kita, Syed Datuk jadi kakak pula. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada sharer kita insyaAllah malam ni. So hari ni malam ni kita ada satu topik yang sangat penting. Actually topik ni yang ramai orang bila nak start business tak tahu macam mana. Macam mana saya nak jemput orang, macam mana saya tak tahulah, saya tak ada kawan. Saya tak ada kawan. Datuk Rabi dulu senangnya cakap saya, Dr. Aisyah senang je, 5 kawan je. Saya tengok kat phone book saya pun ada 6,000 kan. Ini sampai tahun 2040 pun tak habis jumpa macam tu. Ada orang macam tu, tapi ada orang macam mana nak jana senarai nama ni. Lepas 10 hari je macam dah habis dah senarai nama saya. Jadi macam mana kita nak jana senarai nama tu. Actually senarai nama ni benda yang kita boleh jana. Tapi bukan saya yang akan share malam ni. Kita ada seorang leader yang akan share. Selain daripada jana senarai nama, kita nak juga macam mana cara kita nak invite. Macam mana nak jemput, macam mana nak connectkan kawan-kawan kita kepada upline kita, kepada mentor kita. Macam mana ada yang tanya, macam mana Dr. Aisyah, saya nak dia kecil hati, saya kata dia gemuk. Memanglah kita nak cerita pasal wellness kan. Okay, so hari ni selain daripada jana senarai nama, kita nak tahu juga macam mana cara nak jemput. Ada yang akan share dengan kita adalah leader kita iaitu Dr. Hafiz. So, Dr. Hafiz ni seorang GP, seorang klinik owner dah 10 tahun jalan di klinik sendiri, traditional business. Tapi dah tahulah ups and downs, dan Alhamdulillah dah setahun bersama New Skin, bersama-sama saya ni business partner, roommate, semualah. Very dedicated to this, insyaAllah. So without further ado, saya menjemput Dr. Hafiz untuk share satu topik yang sangat penting untuk kita semua. Pay attention with your books and pens. Topik menjana senarai nama dan bagaimana cara menjemput. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Dr. Aisyah selaku MC dan juga isteri saya jugalah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang dapat join on time pada malam ni. Dan insya-Allah saya akan berkongsi satu topik yang penting dalam kita untuk menjalankan perniagaan New Skin ini, iaitu bagaimana untuk menjana senarai nama dan menjemput. Bukan satu topik yang sangat penting lah. Jadi saya rasa sebelum kita mulakan, mungkin tadi tak pasti MC ni ke dah maklum kan, tapi saya ingat eloklah kita sama-sama mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kena buat, ya kena start ini suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, topik kita pada malam ni, bagaimana yang saya telah maklumkan tadi, ialah bagaimana untuk menjana senarai nama dan menjemput. So kita santai-santai je. Kalau ada yang mungkin tak berapa clear, nanti lepas ni kita akan ada sikit sesi soal jawab lah kalau macam ada yang masih tak berapa jelas. Jadi kita teruskan pada slide yang pertama. Jadi kita tahu bahawa sekarang ni kita berada di dalam dunia online lah. Kita berhubung setiap waktu sebab masing-masing antara kita semua ni ada handphone kan. Jadi sangat mudah sebenarnya komunikasi pada zaman sekarang ni berbanding 10 tahun yang lalu. Jadi sangat penting untuk kita ambil kelebihan ini untuk kita saling kekal berhubung. Jadi sekarang ini tidak ada masalah untuk kita kekal berhubung dengan kawan-kawan kita di luar sana. Dan kita tengok banyak platform yang kita boleh terus berkomunikasi dengan sesiapa sahaja, kenalan, sahabat handai, keluarga, kawan-kawan yang kita sama sekolah, kawan-kawan tempat kerja. Senang sangat nak berhubung sekarang ni sebab kita ada banyak platform, ada Zoom, macam malam ni kita gunakan Zoom, kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada Facebook, macam-macam. Dulu ada Skype lah famous kejap kan, WeChat, Instagram. Jadi banyak platform yang kita boleh gunakan untuk komunikasi. Dan kita tahu
trending sekarang ni ialah bisnes global, dan New Skin adalah satu syarikat yang merupakan syarikat perniagaan, network marketing yang merupakan perniagaan global, di mana New Skin telah ada di lebih pada 50 buah negara. Jadi ini memberikan satu peluang untuk kita buka macam franchise lah, franchise business, bukan saja dalam Malaysia, malah kita boleh buka rangkaian perniagaan ini ke serata dunia. Jadi itu adalah salah satu kelebihan yang kita ada dalam dalam platform New Skin ini. Okay, jadi kenapa agaknya kita nak kenapa agaknya kita perlu menguasai salah satu teknik merekrut. Kita kena ada satu ilmu, iaitu teknik untuk merekrut. Kalau kita dengar merekrut ni sebenarnya macam apa ni, nak rekrut ke kan? Tapi sedar tak sedar, kita bekerja sekarang ni, sama ada kita dalam platform kita sekarang, kita bekerja di pejabat, mungkin ada yang bertugas sebagai seorang guru, bekerja di sekolah. Sebenarnya kita semua, sebenarnya dahulunya kita direkrut juga. Kita sebenarnya direkrut tanpa kita sedari lah. Tapi sama juga dalam perniagaan network marketing ni, ialah kita kena kuasai teknik merekrut. Dan merekrut ini sangat penting ya. Ibaratnya macam nak pergi memburu. Kalau kita zaman-zaman dulu kita pergi berburu rusa, berburu haiwan-haiwan yang buruan tu, kita kenalah ada senjata untuk memburu haiwan lah. Kalau sekarang mungkin pakai pistol ke kan, pakai senapang ke kan. Jadi ibaratnya teknik merekrut ni ibarat kita perlukan senjata tu untuk kita berjaya dalam bidang perniagaan network marketing. Jadi apa yang kita kena kuasai ialah teknik merekrut. Di mana dalam perniagaan New Skin ini kita perlu membina organisasi. Kita bukan buat perniagaan ini seorang diri. Kita bukan conventional business. Conventional business macam saya, contoh saya pernah ialah maksudnya saya dalam bidang memberi khidmat kesihatan. Saya ada klinik sendiri. Jadi saya bekerja seorang, seorang diri je. Saya tidak perlukan ramai ramai organisasi yang ramai, tak perlukan ramai sangat. Jadi saya boleh manage dengan seorang diri, boleh manage klinik saya sendiri. Tapi dalam perniagaan network marketing ni, kita semakin besar kita punya organisasi, semakin besar rangkaian kita, mana kita akan semakin boleh lebih berjaya lah. Jadi penting untuk kita menguasai teknik merekrut ni. Seterusnya, ah, apa langkah-langkah yang kita perlu lakukan dalam membuat rekrutmen ataupun mencari rakan niaga. Mana dalam dalam perniagaan news ini kita nak cari business partner, rakan niaga, siapa yang nak bekerja sama dengan kita, dan siapa yang kita boleh ajak untuk berniaga sama-sama. Jadi langkah pertama ialah kita rekrut untuk diri sendiri. Maknanya yang rakan-rakan yang boleh kerjasama dengan kita dalam perniagaan ini. Jadi langkah kedua pula, rekrut untuk downline dan ajar mereka pula untuk cara merekrut. Jadi ada dua step kat situ. Pertama, kita rekrut untuk diri kita sendiri. Bila kita dah ada kita punya business partner pula, kita bantu pula business partner kita atau downline kita untuk mereka pula macam mana nak ajak orang jadi downline pula. Mana kat situ kita akan duplikasi. Ada proses duplication tadi. Okey, kalau kita tengok dekat sini kita dari sini yang hadir pada malam ni macam-macam latar belakang kan. Ada yang mungkin tak pernah buat sales, tak pernah menjual. Saya pun dulu kerja sebagai doktor di kerajaan, memanglah tak ada buat sales lah kan. Kita memang jumpa dengan pesakit sampai sampai buka klinik sendiri pun saya sebenarnya lebih pada memberi khidmat kesihatan. Jadi menjual barang ke, menjual apa-apa produk ke bukan benda yang seorang doktor biasalah, dan ramai antara kita semua kat sini pun sebenarnya tak adalah pengalaman kan, tak adalah pengalaman untuk menjual tu. Ah, jadi suka tak suka kita dalam apa-apa perniagaan, bila kita berlibat dalam kita panggil bidang keusahawanan ni, nak tak nak kita walaupun dulu kita tak biasa buat sale, mana kita kena ada proses komunikasi, mana kita perlu proses menjual lah, menjual, buat sales, kita perlu menjual. Sebab apa kita kena mahir buat sale ni? Sebab kita nakkan pendapatan yang tinggi lah. Dan kita dalam New Skin ni bukan sekadar nak buat New Skin, tapi kita nak capai kejayaan, nak capai impian kita. Dan mungkin juga kita nak mencari satu
penyelesaian kepada kita punya mungkin situasi ekonomi, kita perlukan extra income, pendapatan yang lebih besar, dan platform Newskin ini dapat membantu kita dapat satu perniagaan yang kita wariskan kepada 3 generasi. Bayangkan kita boleh boleh bina satu empire business dalam Newskin dengan rangkaian di serata dunia, dan contoh kita rasa okey, saya nak tukar saya punya akaun ni kepada nama anak saya. Boleh, kita boleh tukar. Jadi anak kita terus ambil akaun Newskin kita dan dia boleh teruskan tanpa perlu bermula daripada zero. So dia dah, anak kita boleh warisi perniagaan ini daripada setakat mana kita dah bina lah. Maknanya dia tak payah start daripada awal. Dan lepas tu, akaun ni boleh lagi satu generasi, mana kepada cucu kita. Maknanya apa yang kita buat dalam perniagaan New Skin ini, boleh diwarisi sebanyak 3 generasi. Hebat kan? Maknanya, inilah satu platform yang sangat-sangat hebat. Okey, jadi kalau macam saya beritahu awal-awal tadi, kita dalam perniagaan network marketing inilah sangat penting untuk kita membina rangkaian. Bila kita sebut membina rangkaian ni, bermakna kat situ kita perlu ada proses untuk merekrut lah. So, rekrutmen ni sangat penting. Bermula dengan diri kita sendiri dan pergi memburu dan bercakap dengan lebih ramai orang setiap hari. Jadi kita punya modal ni, sebenarnya kita punya effort ni lebih kepada kita banyakkan bercakap, berkomunikasi, bergaul, banyak bersembang dengan orang sekitar kita, sekeliling kita. Dan pada waktu yang sama, kita mengajar kita punya business partner kita ataupun downline kita, rakan niaga kita, dan mereka duplikasi perkara yang sama. Jadi dekat situ kita punya organisasi kita akan terus berkembang dan semakin besar lah. Dan dengan kita kuasai kemahiran ini, mana inilah membuatkan kita akan lebih berjaya dalam perniagaan network marketing ni. Ramai yang takut sama ada boleh atau tidak. Paling penting dari sekarang, tanya diri anda sendiri ke mana dan kat mana kita nak pergi dalam masa 5 hingga 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi pertanyaan ini perlu kita tanyakan dalam diri kita dalam platform yang kita ada sekarang. Mungkin kita sebelum ni kita tak jumpa New Skin lagi. Uh, kita rasa-rasa platform yang kita ada waktu tu boleh, yang kita ada, boleh tak kita nak capai impian kita. Jadi dalam New Skin ni sebenarnya kita boleh mencapai mana limitless. Limitless ni maknanya tak ada, orang kata tak ada batasan berapa pendapatan yang kita nak. Mana kita boleh sebesar mana kita bina rangkaian ni, kita boleh besarkan lagi pendapatan kita. Dan yang penting sekali ialah kita ada keinginan untuk belajar lah. Maksud kita dalam proses kita nak berjaya dalam bidang perniagaan network ini, kita perlu untuk belajar apa-apa saja yang perlu kita kuasai dalam perniagaan network marketing. Sama macam kita naik basikal lah. Mula-mula kita naik basikal ni jatuh-jatuh. Mula-mula pakai roda tambahan. Ada pakai 4 roda kan. Lepas tu dah main sikit, kita buang roda yang kiri kanan tu, kita naik 2 roda je. Tapi macam tak stabil. Lepas tu kita makin lama makin laju. Macam itulah proses kita belajar dalam bidang network marketing ni. Kita perlu positif dan ada rasa keinginan untuk belajar dan bersedia untuk mengosongkan apa yang di kalau bahasa Inggeris tu empty your cup lah. Mana kita jangan bawa kita punya pengalaman tu, kita saya dah pandai lah sebelum ni, saya ada belajar pasal sales, saya ada belajar pasal network marketing, jadi kita rasa kita dah pandai, jadi kita macam banyak tapis-tapis ilmu. Jadi apa yang penting dalam ni, kita kena sanggup belajar untuk berjaya. You don't have to be great to get started, but you have to get started to be great. Apapun kita perlukan langkah yang pertama untuk mencapai kejayaan. Jadi mulakan dengan langkah pertama. Jadi apa dia step-step dalam recruiting, maknanya dalam kita membina rangkaian ini, kita nak dapatkan rakan niaga dalam bisnes New Skin ni. Pertama sekali, topik yang kita akan bincang ialah membuat senarai nama. Jadi kita akan huraikan selepas ni macam mana nak buat senarai nama. Kemudian yang kedua ialah invite. Macam mana kita nak jemput ataupun buat appointment untuk membolehkan kita jumpa orang-orang yang kita dah senaraikan tadi. Kemudian ialah proses presentation, pembentangan. Kemudian proses follow up dan juga bermula. Bermula ni maksudnya orang yang kita dah present tadi tu, yang kita dah follow up tadi tu, dia pula bermulakan perniagaan dia. Jadi inilah 5 steps untuk kita punya sistem rekrutmen lah. Okay. Langkah pertama, pada malam ni kita akan masuk pada langkah yang pertama, itu menyediakan senarai nama. Apa yang penting dalam kita nak membuat senarai nama? Pertama sekali kita kena ada
mindset yang betul. Maknanya kita punya mindset ni kita punya cara cara berfikir kita ataupun kita punya kepercayaan dalam minda kita, di mana dalam proses kita nak buat senarai nama ni, dalam proses kita nak buat perniagaan new skin ni, kita perlu ada 100% belief. Inilah kita punya mindset kita. 100% belief di mana kita kena yakin semua orang perlukan produk new skin. Yang kedua, kita kena yakin semua orang perlukan bisnes new skin. Dan yang ketiga, kita kena yakin semua orang boleh berjaya dalam bisnes new skin. Jadi kat situ penting sebelum kita buat apa-apa pun, sebelum kita memulakan perniagaan new skin ni, kita nak buat senarai nama ke, kita nak jumpa customer ke, kita nak membentangkan pasal produk dan pelan pemasaran, maka perlu kita ada mindset 100% belief. Kita mesti ada keyakinan 100% ketiga-tiga perkara ni. Tiga-tiga perkara ni perlu ada dalam kita punya mindset kita, dalam minda kita. Okey. Bagaimana kita nak jana senarai nama? Jadi senarai nama ni sangat penting kita kena tuliskan, kita kena catat dekat mana-mana lah. Biasa ada separuh tu dia akan buat senarai dalam kertas ataupun dalam buku. Tapi yang penting kita kena ada senarai tu supaya kita boleh rujuk balik senarai ni bila kita terlupa. Bila kita tak buat senarai nama ni, selalunya kita akan terlupa dan terlepas nama-nama yang sepatutnya kita tuliskan tu untuk kita share peluang perniagaan new skin ni, ataupun kita nak share produk new skin. Jadi senarai nama yang pertama ni adalah senarai nama dari kenalan yang sangat rapat atau terpanggil hot lah. Hot ni mana rapat, memang kawan-kawan kenalan yang kita rapat dan dia biasanya ada kepercayaan, dia ada trust kepada kita. Okey. Kebiasaannya senarai nama yang sangat rapat ni ataupun hot market ni biasanya lah 20 ke 30 orang, yang orang-orang yang rapat lah, biasanya family members, kawan-kawan rapat kita daripada keluarga, adik-beradik, ibu bapa, saudara mara dan rakan yang rapat. Contoh kita punya skrip lah, kita nak macam mana kita nak set appointment ataupun nak bercakap dengan mereka untuk membolehkan kita dapat share peluang ataupun kita nak share produk yang baik dalam industri, contoh T-Army. Sebab kita semua saya yakin dah melalui program T-Army kan. Jadi macam mana kita nak share program T-Army ni? Jadi kita nak share dengan saudara mara, kawan-kawan kita ni, apa kita nak cakap kan? Macam mana cara kita nak cerita kat dia orang ni? Jadi kat sini antara skrip yang boleh digunakan, saya baru memulakan bisnes ini dan perlukan pertolongan untuk menggunakan produk, ataupun kita minta pendapat dia tentang program ni dan beri saya maklum balas. Boleh tak bantu? Ni contoh ayat ni, skema ni ayat dia ni kan. Tapi faham maksud saya tu, ni contoh ayat dia, tapi ayat ni disusun agak skema sikit. Biasanya mungkin contoh lah sebagai ayat. Saya nak share program T-Army dengan adik saya lah. Saya cakap, okey, adik saya kerja ni. Bafiz ada tengah baru start satu program wellness ni. Boleh tak kita jumpa? Nak minta pandangan sikit lah tentang program ni. Lepas tu kita terus cakap, kita jumpa hari Khamis malam, okey tak? Free tak? Ataupun hari Jumaat malam, kita bagi dua option pada contoh yang sebagai ni, contoh pada adik saya lah. So jadi kita lebih kurang macam tu maksud dia. Kita punya cara kita nak dapatkan berjumpa dengan kita punya hot market lah. Daripada kalangan adik-beradik, ibu bapa, saudara mara dan rakan yang rapat ni. Okay. Kedua, kita boleh menjana senarai nama daripada kenalan yang tak berapa rapat ataupun kita panggil warm market. Tadi tu sebelum ni hot market. Yang ni adalah senarai nama daripada kenalan yang tidak berapa rapat. Okay. Untuk senarai kenalan yang tidak berapa rapat ni ataupun warm market, biasanya kita perlu menyemarakkan semula hubungan, sebab selalunya orang ni kita dah lama jarang berjumpa kan. Kalau macam tadi adik-beradik, kawan-kawan rapat ni kita selalu komunikasi. Tapi untuk kawan kenalan ni kita kenal tapi tak berapa rapat sangat. Kita tak jarang interaksi. Kadang-kadang ada yang mungkin terakhir kita bercakap dengan dia pun mungkin 10 tahun yang lalu waktu zaman sekolah contohlah. Tapi mungkin kita nampak dia punya Facebook kan, kita nampak dia punya news feed tu masuk dekat kita punya
newsfeed kita kan, yang nampak kan. Tapi kita tak bertegur. Contohlah, dah lama tak communicate dengan dia, dah lama tak tak bertegur siapa. Jadi perlu menyemarakkan semula hubungan. Jadi kita kena gunakan konsep form. Form ni apa dia? Iaitu keluarga, pekerjaan, rekreasi dan wang. Family, occupation, recreation and money. Form ni ialah apa uh, panduan lah, panduan untuk kita bila kita nak bercakap-cakap atau bersembang dengan kawan tu, apa yang kita nak, apa benda kita nak cakap. Jadi kita punya panduan ni kita gunakan form ni lah, family, occupation, recreation, money. Dulu saya waktu sebelum belajar benda ni, kadang-kadang tak tahu nak cakap bila jumpa kawan sekolah, apa nak sembang dengan kawan ni. Jadi bila teringat balik konsep form ni, konsep form ni FORM ni, kita terus cerita kita tanya pasal keluarga, anak berapa orang, family kan. Family tanya anak berapa orang, suami kerja kat mana sekarang, pekerjaan dah masuk pada yang occupation kan. Kita tanya, kalau kita kenal isteri dia, kita tanya lah, suami sekarang suami kerja kat mana. Atau boleh tanya, boleh juga kita tanya pekerjaan kawan kita tu, sekarang kerja kat mana. Kalau kita tahu dia doktor, kita boleh tanya sekarang kerja hospital mana. Jadi ada macam tak kekok lah kita bercakap tu, kita ada benda yang kita nak tanya pada dia, dan sebenarnya lebih kepada untuk menghangatkan kembali, menyemarakkan semula kita punya apa, hubungan dengan kawan yang lama dah tak berjumpa ni kan. Lepas tu kita tanya pula, contohlah kita kita follow dia punya Facebook ke Instagram ke, kita boleh nampak kan dia berjalan, kadang dia pergi dengan family dia berjalan ke mana-mana tempat yang mungkin dia orang bercuti kat situ. Kita boleh cakap, nampak itulah dekat Facebook ada, nampak dia pergi Sunway Lagoon contohlah kan, Sunway Lagoon. Macam mana, best tak Sunway Lagoon? Jadi kita cuba tanya-tanya benda yang kita nampak dekat Facebook dia ke, Instagram dia ke, ataupun mungkin dia share dekat WhatsApp story ke, mungkin berkaitan dengan rekreasi dan juga berkaitan dengan wang juga. Kadang-kadang dia mungkin ada kawan mengeluh dekat Facebook kan, apa duit keluar macam air contohlah kan. Jadi benda-benda ni boleh dijadikan topik untuk kita semarakkan semula kita punya komunikasi dengan kawan yang lama tak bertegur ni lah. Dan kadang-kadang kita boleh tahu juga impian kawan-kawan kita ni, macam mungkin dia tunjuk gambar dia nak panjat Gunung Kinabalu ke contohlah kan, ada kawan yang minat hiking kan. Jadi kita boleh datang, ataupun kita tengok kawan tu setiap-tiap hari dia dia training untuk maraton, ataupun dia training untuk apa-apa event sukan ke apa. Jadi kita boleh tahu apa yang dia minat dan dia suka. Benda-benda tu kita boleh sembang topik tersebut lah. Jadi kat situ kita boleh macam dia akan rasa macam uh, seronok lah bila kita bersembang dengan dia kan. Jadi semua ni adalah cara-cara untuk kita bina balik hubungan dengan kawan-kawan yang dah lama tak rapat ni. Jadi takkan kita contact dia tiba-tiba kita terus nak share kan, pasal T-Army kan, dah lama tak jumpa 10 tahun, tiba-tiba nak ceritalah pasal produk. Pelik lah pula kan. Jadi sebaiknya kita mulakan dengan gunakan form ni. Panjang sikit saya kupas slide ni. Jadi kita boleh masukkan dia senarai nama untuk kita uh, hubungi kemudian, supaya kita boleh buat appointment untuk share pasal T-Army dan juga peluang bersama platform New Skill lah. Okey, seterusnya warm market ni, yang kawan yang tak berapa rapat ni, selalunya apa kita buat ialah kita hubungi 3 orang sehari. Mana semarakkan semula hubungan. Mana bukan kita hubungi tu terus nak set appointment lah. Mana kita macam lebih pada tanya khabar, kerja kat mana, macam saya cakap tadi lah, konsep FORM tadi tu. Kita contact je. Dalam masa setiap hari kita cuba hubungi 3 orang kawan, just bersembang pasal FORM. Jadi kita boleh tahu dia ni minat apa, dia ni mungkin ada sakit, mungkin dia tengah tak sihat. Benda-benda tu kita akan dapat info tu bila kita bercakap lah. Jadi kita setiap hari tu kita janganlah sekadar macam menunggu-nunggu kita menunggu just tulis nama tapi kita tak hubungi. Jadi kita kena contact dia orang untuk menyemarakkan semula hubungan lah dengan kawan-kawan yang lama tak jumpa ni kan. Okay, so bila waktu kita dah, kadang-kadang kita dah sembang FORM, kita tengok pada keadaan kawan kita tu. Kalau macam ada perkara-perkara yang kita rasa boleh terus kita masuk pada topik, mungkin T-Army ataupun mungkin business, boleh je terus kita buat appointment. Contohlah kita tengah bersembang-sembang, dia cerita lah, saya ni berat badan,
macam naik lah, stres lah, banyak cara lah guna ni kan. Tak turun-turun lah. Janganlah tunggu lama-lama, tunggu kita cakap, kebetulan lah, kebetulan saya pun tengah buat satu program ni untuk lose weight. Why not kita jumpa lah minum-minum kopi? Boleh, boleh kita share-share program yang saya buat ni. Maknanya tengah-tengah sembang tu, FORM tu, kadang-kadang dia masuk topik kesihatan kan. Macam saya dulu saya tambah lagi FORMH. Yang last itu health. Maknanya kadang-kadang kita boleh bersembang pasal kesihatan juga. Kadang-kadang kalau kita dia share, dia ada masalah kesihatan, terus je kita kata, jomlah kita jumpa, aku ada kenal, kalau kita tak nak cakap kita buat program, aku kena kenal seorang kawan ni, dia bagus lah dia punya program ni, dia buat program untuk diet contohlah, sebab dia dah masuk topik berat badan tadi kan. Ah, kita set terus, jom kita jumpa minum-minum sambil-sambil minum kopi, boleh juga mungkin kita kita jumpa kawan kawan aku ni, yang dia dia pakar, dia sekarang ni jadi coach lah bidang-bidang untuk turunkan berat, boleh kita dengar sama-sama apa dia nak cerita. Mungkin kita boleh terus set appointment dengan kawan kita tu. Jadi ini untuk kenalan yang tidak berapa rapat tadi. Kemudian di samping tu kita boleh jana senarai nama uh, daripada sahabat rapat dan kenalan tak berapa rapat. Macam tadi kita ada list kan, list daripada hot market. Hot market tadi kawan-kawan rapat, kawan-kawan yang ada trust, yang ada kepercayaan, rasa percaya pada kita, dan juga family members tu masuk hot market. Kemudian kita ada warm market, senarai kenalan yang tak berapa rapat. Daripada mereka-mereka ni kita boleh juga minta referral. Mana kita minta dia kenalkan pula dua orang kawan dia orang. So kita boleh tambah lagi senarai nama kita Okay, macam mana nak dapatkan senarai nama daripada kawan tadi? Kawan yang hot market, senarai nama yang pada hot market dengan warm market tadi kita boleh generate lagi daripada kenalan dia orang. Kita nak minta dia bagi nama lah. Jadi cara dia ialah dengan cara kita lepas kita berkongsi, kita bercerita dengan kawan kita, contohlah dia dia sama-sama saya sembang, dia rasa macam dia tak berminat untuk berniaga, dia tak berminat untuk buat bisnes ke apa. Tapi kita boleh minta dia bagi nama. Contoh ayat dia kat sini kecil sikit, tulisan ni, saya faham bahawa pada masa ini, contoh nama dia Zul lah, saya faham pada masa ini Zul tak ada nak cari peluang, tapi saya perlukan Zul punya bantuan lah. Sebab saya serius ni nak buat perniagaan new skin ni. Boleh tak Zul kenalkan dua kawan? Mungkin saya boleh sharekan dia lah pasal program T-Army ni. Ini contoh lah, contoh ayat. Okey, kemudian contoh lagi ayat. Zul ada tak kawan-kawan yang Zul kenal? Dia ni memang jenis yang bercita-cita tinggi, rajin bekerja, dan dia ada kawan-kawan lain yang influential lah, yang berpengaruh kan, berpengaruh luas. Kita boleh tanya dia lah, kawan-kawan, ada tak kawan-kawan dia macam tu? Atau lagi satu ayat, adakah Zul kenal tak siapa-siapa yang selalu tukar-tukar kerja ke, ataupun dia minat kerja dari rumah, ataupun kawan-kawan Zul yang dia macam suka work from home lah, nak spend time dengan anak-anak lebih, ataupun dia suka nak cari peluang tambah perniagaan. Kita boleh tanya kawan-kawan kita daripada hot market dengan warm market tadi, ada tak kenalan dia yang macam ni, kategori macam ni. Mungkin dia boleh bagi nama. Bila kita bagi satu kriteria tu, macam dia akan terfikir lah, mungkin, oh yelah, adalah kenal kawan yang macam tu, so dia akan bagi nama. So kita boleh berhubung dengan kawan dia tu. Okey, seterusnya, macam mana kita nak dapatkan dua referrals daripada tadi yang hot dengan warm market tu? Jadi kita buatkan mereka rasa selesa. Ni penting juga, kadang-kadang kawan kita tu dia nak bagi nama, dia takut nanti kawan yang dia bagi nama tu marah kan. Kenapa kau bagi nama, contact number dekat orang ni kan. Jadi kadang dia ada rasa macam risau kan. Jadi kita kena jadikan mereka relax, selesa. Macam mana cara dia? Kita boleh cakap macam ni lah. Sebenarnya saya nak share je program ni kepada kawan-kawan Zul. Contoh kawan saya tu Zul lah. Saya nak share je program ni pada kawan-kawan Zul tu, sebab saya nak mereka dapat slim down, nak bantu mereka untuk sihat. Contohlah kalau dia kawan itu mencari produk untuk kesihatan, ataupun kalau dia minat perniagaan, kita cakap lah, saya nak bantu untuk kawan Zul tu, mungkin dia boleh dapat pendapatan ekstra lah daripada perniagaan ini.
Dan dengan penuh hormat, saya takkan buat apa-apa pada kawan Zul, cuma kita nak share saja. Yang pasti Zul jangan risau, tak akan menjejaskan persahabatan Zul lah dengan kawan tu. Jadi kita bagi jaminan bahawa takkan sampailah kawan itu marah pada dia lah. Sebab lagipun kita nak share benda yang baik kan. Kita kena beritahu macam tu lah kat kawan kita tu, barulah dia akan bagi nama-nama kawan dia sebab kita niatkan kita nak membantu kawan dia untuk lebih sihat dan mungkin boleh menjadi satu peluang lah untuk dia mendapat pendapatan tambahan. Okey, seterusnya, macam mana nak menjana senarai nama? Boleh juga kita jana senarai nama daripada downline kita ataupun kita punya business partner yang daftar bawah kita. Pun diorang pun ada kawan-kawan diorang juga. Dan juga kita juga boleh menjana senarai nama daripada kita punya customer yang sedang ambil dan sedang ataupun sudah selesai ambil TRME. Maknanya kita minta juga mereka refer lah kawan-kawan mereka yang mungkin memerlukan untuk sihat atau mungkin ada kawan-kawan yang mungkin berminat untuk menjana pendapatan bersama syarikat New Skill lah. Okey, seterus lagi. Kat sini dia diterangkan apabila anda terasa terkandas, ingatlah bahawa mempunyai 2 atau 3 orang dalam pasukan boleh bermakna sumber rujukan yang tidak terbatas. Mengatasi kemerosotan atau pelatu, menghasilkan momentum dan mengaktifkan semula pasukan anda. Okey, so ini maknanya kat situ kita jangan risau sangatlah, sebenarnya senarai nama ni memang boleh generate. Dia boleh generate berterusan. Yang penting yang penting kita terus menggali senarai nama tu daripada tim. Dalam tim kita pun kita boleh gali senarai nama. Seterusnya, okey. Berkenalan. Mana kita rajin bersembang lah. Kalau nak tambah senarai nama ni mudah. Kalau kita pergi mana-mana event ataupun kita pergi seminar ataupun kita pergi makan kat kedai makan, kebetulan nampak ada orang yang kita boleh bersembang, kita jangan malu-malu, kita mulakan komunikasi. Jadi kita boleh dapat kawan-kawan yang baru ataupun kita mungkin terlibat dengan persatuan ke ataupun NGO ke ataupun kita ada ikut program program-program yang melibatkan ramai orang lah, mungkin dekat pejabat ke dekat mana-mana saja kita boleh berkenalan dengan orang yang baru dan boleh menjadi senarai baru untuk kita punya ni lah, untuk kita share program TRME dan juga untuk kita share peluang bisnes bersama New Skin. Jadi sebenarnya takkan habis lah. Yang penting ada keinginan untuk kita berkenalan dengan orang-orang yang baru Okey. Selain daripada itu, kita perlu faham bahawa perniagaan networking ni kita kena kuasai secara berdepan, maknanya fizikal. Ataupun kita juga kena menguasai secara talian, secara online. Sebab ada sesetengah usahawan dia menggunakan website atau menggunakan Facebook dia ataupun Instagram dia untuk dia memperkenalkan perniagaan Nuskin. Jadi kita kena macam contohlah ada ada saya nampak lah yang menggunakan media sosial ni, dia gunakan konsep promote secara online. So dia buat image dia dekat dalam online tu sebagai wellness consultant contohlah. Jadi yang dimaksudkan yang unique value proposition ni, maksudnya apa yang image yang kita nak tonjolkan dalam online contohlah, ataupun kita buat name card ke. Jadi bila kita bagi tu apa kita ni siapa, adalah macam summary sikit tentang diri kita. Mungkin saya membantu tengok apakah ucapan 3 perusahaan anda. Maksudnya kat sini apa kita punya summary tentang yang menggambarkan diri kita. Contoh ayat bawah tu, saya membantu orang untuk mencipta perniagaan dari rumah. Maknanya ini akan menarik minat orang-orang yang suka work from home lah. Ataupun ayat lain, saya mempunyai perniagaan pengedaran produk kesihatan. Ini mungkin orang akan tahulah kita ni ada produk yang berkaitan dengan kesihatan. Ataupun ada juga yang sebut saya mempunyai perniagaan produk anti-aging. Ada juga yang macam tu kan. Ataupun saya membantu orang untuk kelihatan lebih muda dan sihat. Ada juga dia punya pengenalan diri dia dekat online tu macam tu. Selain itu ada juga yang dia tulis kat situ, saya mengajar orang cara untuk mencipta pendapatan sampingan. Ini contoh-contoh ayat lah
yang kita boleh gunakan untuk mengiklankan diri kita lah kita kena iklankan diri kita. Okey, seterusnya. Tadi yang saya sebut tadi FORM adalah beberapa kalimat pembuka untuk anda kenali orang dan berhubung dengan mereka. Jadi sangat penting kita kuasai FORM ni. Mana nak bersembang tu kita akan bersembang sekitar topik itulah. Uh, Lepas tu kita boleh dalam keadaan kita bersembang-sembang dengan kawan kita, prospek kita tu, antara kita boleh tanya, bila kita bertanya tu dia akan seronok lah nak cerita kan. Contoh ayat dia, adakah anda suka dengan kerja anda sekarang? Tapi tak adalah kita tanya formal macam ni kan. Biasanya kita tanya, macam mana kerja? Okey, kerja. Jadi dia akan cakap, wih, stres lah, tension dengan kawan ke, tension dengan bos ke. Jadi kita boleh tahu lah dia punya suasana kerja dia kan. Ataupun ayat kedua ni, apakah yang lebih anda ingin lakukan? Lepas tu, contoh lah, ni ayat formal Tapi ayat yang tak formal sikit mungkin, ya agak-agak kalau bagi peluang nak buat apa sekarang ni? Apa yang yang suka buat? Kita boleh tahu apa benda minat dia. Lepas tu kalau ayat lain, adakah anda punya pilihan lain? Maksudnya kat sini, uh, selain pada kita tahu kan dia tak suka kerja dia, kita tanyalah agak-agak kalau bagi peluang nak buat apa option lain yang boleh boleh buat sekarang ni. Itulah dia kata aku ingat nak buka bisnes bisnes lah. Nanti mana kita dah tahu dah dia nak berniaga kan. So itulah kita boleh masuk tu untuk kita share pasal peluang bersama New Skin ni kan. Lepas tu masuk lagi ayat. Jika saya tunjukkan cara untuk dapatkan extra income ke. Jadi dia dah masuk topik ni, kita dah boleh set appointment dah. Okay. Kemudian di bawah tajuk New Friends ni ataupun kenali rakan baru ni. Kadang-kadang bila kita dah mula masuk ke topik macam kita nak share something ni, dia akan tanyalah, ini MLM ke? Kan kadang-kadang ada kawan kita tanya macam tu kan. MLM ke? Jadi kita dah mula agak berat. Lama nak jawab apa ni kan. Tapi kita kena relax je. Jangan 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 kelang kabut lah. Jangan ditanya pula macam tahu-tahu kan. Kita jangan terkejut lah. Kita buat relax je. Sebenarnya tak penting MLM ke tak MLM ke tak MLM ke tak penting. Yang penting tadi kita relate balik dengan apa yang dia nak tadi kan. Tadi dia cerita pasal dia stres kerja, dia stres dengan apa dia punya pendapatan dia tak cukup ke. Jadi kita relate balik dengan apa yang dia tak cukup tadi tu. Dan kita buat supaya nampak menarik. Jadi kita tanya dia balik apa sebenarnya dia nak sebenarnya kan. Kemudian ataupun tadi sorry, apa sebenarnya anda lakukan ni biasanya dia orang akan tanya lah apa benda yang nak cerita ni. Jadi dia akan tanya kita. Jadi kita kena pandai menjawab tanpa perlu kita menjelaskan secara detail. Kita akan cakap tak apa kita jumpa lah, nak terang dalam phone ni susah lah, kita jumpa lah, kita minum kopi sambil tu sambil sembang boleh lah, aku cerita apa benda yang aku buat sekarang ni. Jadi kita kena tune balik, tukar balik supaya kita tak payah menerangkan dalam panjang lebar dalam telefon. Mana kita minta untuk jumpa dia, kita dapat jumpa, nanti baru kita cerita. Okey, pelan tindakan. Bila kita dah ada senarai nama, jadi kita hubungi sekurang-kurangnya 3 orang dalam senarai nama setiap hari. Kira-kira 20 orang seminggu. Mana kita kalau tak sampai lagi tahap ni, mana belum maksimum lah. Mana kalau kita belum kontak seorang pun hari ni, mana kita tak buat lagi lah. Paling bagus kita punya mentor-mentor kita cadangkan 3 orang dalam senarai tu kita kontak setiap hari. Lepas tu selesaikan berhubung dengan senarai 20 teratas anda. Mana kita ada buat the first 20 list tu, kita kena mesti wajib dah hubungi. Dan masukkan sekurang-kurangnya 10 kontak pasaran panas. Mana hot market tadi mesti ada. Dalam 20 list yang pertama yang kita buat tu mesti ada 10 tu daripada hot market. Teruskan berhubung dengan kontak pasaran hangat setiap hari. Macam tadilah, pasaran hangat ni ialah kawan-kawan yang kita dah lama tak jumpa, yang tak berapa rapat. Jadi kita sentiasa berkomunikasi dengan mereka setiap hari. Dan tambahkan 3 rakan baru setiap hari. Kita sembang-sembang, dan kalau dapat tambah 3 kawan baru, okey, alhamdulillah. Ataupun tegur-tegur di Facebook ke, di Instagram ke, berkenalan kan. Jadi kita boleh tambah rakan barulah. Kekal efektif. Pertama sekali, jangan terganggu dengan aktiviti yang tak menghasilkan pendapatan. Kemudian 80% masa digunakan untuk menjemput orang yang mengetahui produk, dan 80% masa digunakan untuk menjemput orang untuk mengetahui produk dan peluang anda. Maksudnya kita fokus 80% masa kita untuk inilah recruitment dan juga lead generation. Terus fokus untuk membina senarai nama yang
panjang. Mana saranan nama tu jangan terberhenti lah, terus tambah kan. Okey, kita dah masuk kepada topik yang kedua, iaitu menjemput. Sebenarnya tadi waktu saya cerita tentang saranan nama tu, saya dah selit-selitkan jugalah pasal menjemput ni kan. Jadi cuma yang ni kita 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 lebih detail sikit lah, tapi tak banyak sangat pun, dah nak habis dah ni. Okey, objektif jemputan untuk memberi peluang kepada kita untuk memahami masalah atau isu yang ingin diselesaikan. Jadi kita dalam perniagaan New Skin ni, kita sebenarnya sebagai uh, penyelesai masalah. Kita tengok apa masalah kawan kita tu, jadi dari situlah kita bantu, kita bagi dia cara nak menyelesaikan masalah dia. Selalunya dalam kita menjalani perniagaan industri ni, kita fokus, kita punya proses duplikasi itu, produk yang utama ialah TRME. Mana kita ni nak buka franchise, untuk slimming franchise lah. Mana kita nak buka slimming franchise, kita nak membantu ramai orang untuk sihat, dengan cara slim down, kuruskan badan kan. Jadi kita bersembang tu, kita akan dapat peluang. Bila kita menjemput ni, kita boleh tahu apa masalah prospek kita lah, kawan-kawan kita tu, dan kita cuba bagi dia cara untuk menyelesaikan masalah dia tu lah. Kita ni sebagai solution provider, menyelesai masalah. Ni sama juga macam tadi, konsep FORM, Family, Occupation, Recreation, Money. Dan selalunya dalam proses kita nak set appointment ni, bila kita dah dapat set appointment, kita boleh perkenalkan juga kawan kita ni dengan upline kita. Maksudnya kita tee up upline ni, mana kita puji upline kita, sebagai untuk menampakkan yang upline kita ni orang yang hebat, supaya waktu kita jumpa nanti, kita bawa prospek ni jumpa dengan upline kita, prospek ni dia akan ada rasa hormat yang lebih tinggi lah pada upline kita. Okey, 4C bila menjemput. Jadi bila kita menjemput ni, kita ada tips lah macam mana nak jemput ni. Pertama sekali, compliment. Compliment ni maksud dia terpuji lah. Kita cari apa benda yang kita boleh puji pada kawan kita tu. Kalau kita tengok kat Facebook, dia berjaya habiskan full marathon contoh, puji dia, oi nampak berjaya lah habiskan marathon, full marathon nanti tu, kita puji. Jadi kawan kita seronok, bila kita dah puji dia tu. Jadi nak jemput tu senang lah kan. Lepas tu, create curiosity, timbulkan perasaan ingin tahu. Control yourself, kawal diri anda. Maknanya jangan dalam telefon tu terus nak cerita semua benda. Oh, saya buat TRME, saya dah semua benda cerita. Saya dah habis program 90 days, dapat turun, detail sangat. Jadi kita kena kontrol, kawal diri kita untuk jangan cerita semua benda dalam telefon. Kemudian komitkan orang tu. Mana kita kena komitkan, maksudnya kita kena sampai dapat tarikh untuk boleh jumpa dengan dia. Kita dah sama-sama sembang. Nanti kita jumpa hari Selasa malam pukul 10, okey? Contohlah pukul 10 malam, okey tak? Pukul 10 malam. Okey, jap tengok jadual jap. Bolehlah 10 malam. Sampai kita boleh komitkan dia pada satu tarikh dan masa yang ditetapkan. Okey, tiga jangan bila menjemput. Apa dia tiga jangan bila menjemput ni? Pertama, jangan bincang tentang syarikat, jangan bincang tentang produk, dan jangan bincang tentang pelan perniagaan. Ni semasa kita nak jemput lah, dia guna telefon tu kan. Kita jangan sibuk-sibuk pula. Oh, ni nak cerita pasal syarikat New Skin ni, bukan, jangan maknanya bukan benda kita dah terlanggar pantang lah tu. Tiga jangan ni jangan buat. Mana jangan bicara tentang syarikat. Lepas tu jangan bincang tentang produk. Mana dalam telefon tu juga pergi cerita lah, ni saya ni buat produk TRME lah, pergi cerita lah, jam start lah, pergi cerita lah, CSL control semua pergi cerita kan. So mana jangan, itu jangan buat. Dan yang terakhir, jangan pula cerita pelan perniagaan, kata boleh dapat income sekian apa, 6 level 5% ke apa. Semua tu tak sesuai untuk cerita melalui telefon ataupun WhatsApp lah. Jadi ni tiga pantang larang waktu kita nak menjemput. Saya rasa mungkin tu dulu, sebab banyak dah saya bagi contoh tadi pasal topik ni. So ada dua bahagian tadi. Pertama tentang menjana serangan nama, dan kedua macam mana cara nak menjemput. Saya rasa ni secara umum ni dulu. Dan masa pun dah 10.15. Mungkin kita akan buka sesi pertanyaan atau sesi berkenalan. Saya serahkan balik kepada Dr. Asha. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hafiz. Sangat concise. Saya rasa dalam masa 40 minit tu macam belajar banyak sangat. Walaupun
dah pernah dengar dulu, tapi biasalah kita empty our cup kan. Tapi yang saya rasa yang paling penting, 3 jangan tu sangat penting. Dan Jana sebenarnya nama tu kita always dapat leads kan. Kita jangan limitkan pada kawan kita je, sebabnya rakyat Malaysia ni 53% overweight. Jadi tak adalah kita je, 1 daripada 2 rakyat Malaysia memang overweight kan. Jadi kita perlu tolong ramai orang. Tapi yang 3 tu sangat penting, especially bagi yang baru je bermula bisnes. Tak payahlah sebut harga TR Mini 5,000 tau. Memanglah orang Malaysia, orang Melayu ni kan terus shutdown, tak dengar dah kan. Saya dulu macam tu lah, cakap nak tak jumpa health consultant saya. Jadi cakap, doktor pun ada health consultant. Cakap, memanglah, saya mana belajar nutrition. Health consultant saya tu nama dia Datuk Rabi. Oh ya ke? Hebat ke dia? Oh hebat, dia tolong mak mentua saya, tolong husband saya. Datuk Rabi dia hebat, tolong ramai orang. Itu je ayat saya 3. Saya ulang. Datuk Rabi pergi jumpa. Tapi masa jumpa tu adalah peranan kita. Itu dalam kelas seterusnya, insyaAllah ABC. Jadi terima kasih. First of all, saya nak jemput kepada mentor kita lah. Bolehlah kita buka video nak berkenalan. Ini grouping kan. InsyaAllah kita ambil masa 10 minit untuk berkenalan dengan semua hadir malam ni. First of all, nak jemput kita punya mentor